diri dulu. Bagi anda yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Yunus Ismail. Bisnes partner saya Nurul Hanani Hussein. Kami ditaja dan dibimbing hebat ke dalam bisnes ni oleh our mentor Double Diamond Cik Syed dan juga Puan Rohani. Okey. So malam ni saya diberikan tugas dan peluang untuk share sedikit berkenaan dengan topik YMW. Okey. Nampak ke slide saya? Nampak Alright. Okay. So, topik malam ni dia sebenarnya masa yang diberi kepada saya tak panjang sangat ni. Jadi saya akan cubalah secepat mungkin. Tapi insya-Allah saya punya matlamat untuk anda semua boleh dapat faham dengan lebih baik. Okay. So, YMW. Bagi saya letak topik kat situ MW Business Passive Income. At the end of the day pada malam ni, saya nak ceritakan kepada anda bahawa sebenarnya apa yang ada di depan mata anda sekarang adalah sebuah pemberian yang sangat-sangat hebat. Okay? So, bila kita nak cerita berkenaan dengan bisnes ni, kita nak kena cerita juga pasal realiti masa sekarang dan juga masa depan. Boleh Okay, alright. So, sebelum tu saya nak mulakan saya punya penceritaan pada hari ini dengan realiti hidup saya dulu. Okay? Saya tadi seperti mana yang MC cerita, saya merupakan seorang graduan daripada Universiti Teknologi Petronas. Saya duduk dalam memulakan bidang karier saya dalam bidang oil and gas selama 15 tahun. Okey. Alhamdulillah selama tu dapat kerja dengan baik, naik pangkat bagus, gaji pun okey, not bad. Ada keluarga, ada seorang isteri, 3 orang anak. Okey tu kan? Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Tapi pada tahun 2014 kami dapat berita dan pengesahan daripada doktor bahawa isteri saya disahkan sakit kanser. Okey. So sejak daripada situ kehidupan kami berubah dan selepas daripada tu saya dibuang kerja pada tahun 2016. Okey, itu realiti hidup saya. Saya pernah juga mencuba ataupun menceburkan diri dalam bidang bisnes konvensional, bisnes lobby, okey. Dan tahun pada akhirnya saya kejatuhan. Itu kami punya company rugi sebanyak 100,000. Itu adalah realiti yang berlaku dalam hidup saya. Dan 2016 saya jumpalah dengan bisnes Amway. Kita tengok pula bagaimana realiti sekarang pula ni. Ini realiti para student, anak-anak kita mungkin, ataupun anak-anak kita yang akan datang mungkin. Kan? Macam saya dulu, kita pun grad, dapat scroll. Tapi hari ni ramai budak-budak muda bila dapat scroll dah berpeluh. Sebab dekat belakang ni dah ada hutang yang bertimbun-timbun. Bayangkan student pun dah ada hutang. Realiti masyarakat sekarang pun dah tengok ramai orang bila dah grad dia akan dibelenggu dengan hutang. Confirm. Okey, tak ada banyak pilihan. Okey. Bagi orang yang bekerja, realiti sekarang ni adalah anda memang senang-senang saja boleh dibuang kerja. Tak kiralah anda ni kerja swasta ke kerja kerajaan ke, semua pekerjaan hari ini tidak selamat. Itu adalah realiti sekarang. Okey. Realiti sekarang juga kan. Adalah hutang bertambah-tambah. Harga barang makin meningkat, betul tak? Anda dapat rasa tak harga barang makin meningkat sekarang? Peningkatan kos sara hidup makin meningkat. Jaminan masa depan makin gelap. Peluang pekerjaan makin tipis. Itulah realiti kehidupan sekarang kita masyarakat. Ini realiti dalam keluarga pula. Okey? Hari ini anda dapat satu income, bekerja pagi, petang, siang, malam. At the end of the day, anda kena fikir banyak benda nak kena keluar. Ada orang hari ini dapat gaji hari ini, esok dah tak ada dah duit gaji tersebut. Siapa macam itu, macam saya dulu, macam saya macam ni lah dulu. Siapa sama macam saya boleh tak type 111. Macam ni lah anda. Dapat gaji kan, seronok 1 minit. Lepas tu dah macam-macam benda dah nak keluar. Betul tak? Inilah realiti dalam kehidupan sekarang. Dan saya jamin, hari ini orang memang tak akan cukup sekiranya anda hanya memiliki satu income saja. Betul tak? Betul. Semua orang kena bekerja hari ini. Suami, isteri, anak-anak dah besar sikit pun kena kerja. Macam dulu saya pun masa kecil-kecil pun dah kena kerja dah. Kerja apa? Pergi jual barang, jual keripik, nak dapat income. Ini adalah realiti dalam keluarga kita semua hari ini. Kawan-kawan, sebab tu dalam bisnes ni saya belajar tentang ilmu ni. Hari ini kita nak belajar lebih sikit pasal ilmu ni. Apa ilmu apa? Ilmu ESBI. Tadi ada MC sebut ESBI kan? Ramai tak ada antara kita yang belajar ilmu ni. Ilmu apa? Dalam ada pakar dalam bidang kewangan dan ekonomi ni, dia ada menjumpai itu. Kalau anda boleh baca buku Robert Kiyosaki, dia mendedahkan bahawa dalam kita ni
kita dalam proses kita nak mendapat income ni dia ada pelbagai jenis, iaitu jenis ESBI. Kalau anda tengok, ini kita nama sebagai pendapatan 4 kuadran. Hari ini anda berada di mana? Di mana anda punya sumber income? Kalau E ni, kalau anda merupakan seorang pekerja. Okey? S, kalau anda merupakan seorang business owner yang kecil. Anda mempunyai syarikat sendiri tapi kecil. Okey? Kalau B, anda berada di dalam sebuah syarikat yang besar. Okay, anda memiliki sebuah syarikat yang besar, ada ramai staff, ada ramai fasiliti dan sebagainya. Ataupun adakah anda daripada golongan investor? Yang mana anda mempunyai duit yang banyak, anda letak dalam satu properti mana-mana ke apa, dan anda dapat pulangan yang besar daripada situ. So sekarang anda berada di kuadran mana? Cuba type. Sekarang anda pilih, anda sedang berada di kuadran yang mana? E, S, B, I. Okay? Sebab apa kena tahu? Kerana kalau anda perasan, dua kuadran ini dia terbahagi kepada dua perkara, iaitu kuadran di belah kiri dan juga kuadran di belah kanan. Okey. Kuadran di belah kiri ataupun kuadran di belah kanan. Okey, saya punya dah kena conteng ni kan. Apa bezanya? Kuadran di belah kiri ini adalah kuadran yang kita panggil sebagai kuadran aktif. Yang mana kuadran di belah kanan adalah kuadran pasif. Apa yang aktif? Aktif adalah apabila aktif ni adalah anda akan dapat income ketika mana anda tengah sihat, anda tengah aktif. Pasif ni yang mana apabila anda tidak bekerja pun, waktu anda tidur pun duit itu masuk. Itu beza aktif dengan pasif. Okey? Persoalan saya, kalau anda sebagai seorang pekerja contoh kata, kalau anda sebagai seorang pemilik syarikat yang kecil contoh kata, sampai tahap mana anda boleh bertahan anda punya tenaga dan sebagainya. Ada kadang-kadang ada pasang surut kan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang nak pergi bercuti dan sebagainya. Tapi benda tu dia akan mengganggu anda punya income. That's why bila anda tahu pasal ilmu ni, anda baru boleh allocate ataupun anda boleh tempatkan diri anda lebih di mana? Di kuadran belah kiri ataupun di kuadran belah kanan. Okey, tapi tak apa. Okey. So anda kena pasti anda berada di kuadran mana. Okey. Okey, so kalau kita tengok pada hari ini, ramai orang dalam masyarakat kita sedang berada di kuadran E, iaitu masih lagi bekerja makan gaji. Dan ada segelintir dah pun berpindah ke arah kuadran S. Bekerja tapi di syarikat dia sendiri. Dia tak ada, dia berhenti, duit dia pun berhenti. Okey? Tapi bagaimana kita nak pergi beralih ke kuadran B? Kenapa kita nak kena pergi ke kuadran B, iaitu business owner? Sebab bila di kuadran B, okey, bila di kuadran B, dia punya graf je berbeza. Okey, saya akan detailkan lagi untuk anda lebih faham. Jom kita tengok macam mana income versus reality pada hari ini. Ini saya nak cerita pada anda. Anda bawa dekat sini nanti baru anda akan nampak dekat mana kepentingan untuk anda tahu di mana kedudukan kuadran anda. Jom kita tengok. Anda dapat income. Dan tapi anda juga kena tahu realiti kehidupan anda pada hari ini. Kita tengok orang makan gaji. Orang makan gaji, pada peringkat dia bekerja, masa dia masih lagi kuat, dia masih lagi aktif, jadi dia masih lagi diperlukan, alhamdulillah gaji dia akan sentiasa dapat. Dia buat kerja ke tak buat kerja, setiap bulan confirm akan dapat gaji, betul tak? Dan kadang-kadang gaji kita akan diberi peningkatan setiap tahun. Naik kenaikan. Tapi untuk orang makan gaji, dia ada limit. Okey, sampai umur maksimum, dia terpaksa berhenti. Kalau kerja swasta, bila umur maksimum, dia CEO ke, dia general manager ke, tetap bila umur 60, dia akan gaji dia kosong. Betul tak? Cuma kalau orang kerja kerajaan yang permanent, bukan yang kontrak, yang permanent, dia akan ada pension separuh. Okey? Semua orang aware pasal ni semua orang tahu Okey. Tapi ramai di antara kita tak perasan ada lagi satu faktor yang mengganggu kita, iaitu saya namakan sebagai ni. Kalau anda tengok garisan merah ni, ini adalah garisan kos hidup. Kos sara hidup. Kalau anda perasan tak perasan, pada peringkat awal anda kerja, anda akan perasan anda punya kos sara hidup tak tinggi mana. Tapi percaya tak, dan betul tak saya cakap, semakin lama anda hidup, semakin tinggi kos sara hidup anda. Dan sampai satu point, kos sara hidup anda akan jauh meninggalkan anda. Betul tak? Sebagai contoh, anda dapat gaji, berapa persen sangat setahun company bagi kenaikan. Tapi kalau anda tengok dulu, harga rumah dulu, 20 tahun dulu, harga rumah 100,000 anda boleh dapat rumah yang besar, yang mewah, yang teres.
Hari ini untuk dapat rumah tersebut anda kena beli dengan harga 400,000, 450,000. Betul tak? Kalau setuju boleh tak type 555. Just nak tahulah sama ada orang you all fokus tak fokus mana ni. Setuju tak dengan saya? Betul kan? Dan itulah yang kita panggil bila terjadi perkara macam ni, itulah kita panggil sebagai anda telah membina sebuah jurang, gap. Jurang inilah sebenarnya yang akan menyebabkan anda terdesak. Makin lama jurang makin besar. Bila umur anda makin meningkat, anda dah pergi ke umur pencen, jurang pasti lebih besar. Walaupun anda dah berumur masa tu, kos sehari hidup tetap lebih tinggi daripada keperluan anda. Betul tak? Benda ni yang menyebabkan tiba-tiba rasa kena ada income kedua lah. Betul tak? Kena cari side income lah. Betul tak? Sebab jurang ini. Okey? Benda ni anda tak boleh kawal kawan-kawan. Kos hari hidup ni anda tak boleh kawal. Baru ni pun bila barang naik pun anda tak boleh kawal. Bila barang nak naik memang tetap akan naik. Hujan saja yang akan turun kawan-kawan. Kita tengok pula kalau orang bisnes. Sama juga. Orang bisnes dia ada pasang surut, betul tak? Tak ada bisnes yang tak ada pasang surut. Mesti ada pasang surut. Lagi-lagi bila ada satu benda yang tidak dapat dikawal. Contoh kata dulu ada GST. Ada tax. Macam baru-baru ni tahun lepas, tahun-tahun dulu kita ada COVID. Benda ni tak boleh kontrol. Akan ada pasang surut. Dan untuk orang bisnes pun, mereka juga terdedah, terbelenggu dengan kos hidup yang sentiasa menaik. Dan believe me, kos jurang untuk orang bisnes lebih besar. Lebih dahsyat. Betul tak orang business owner? Siapa dalam ni memang dia buat business owner, betul tak? Sekarang ni OPR naik, betul? Jurang makin besar. Jadi kawan-kawan, dua contoh yang saya tunjuk ni, dua-dua ni berada di kuadran yang sama, iaitu di kuadran belah kiri. Maksudnya apa? Kalau anda salah pilih kuadran, anda hanya fokus pada kuadran di belah kiri, anda sebenarnya sedang membina gap ataupun jurang yang besar, makin besar dan makin besar dan makin besar. Dekat sinilah kenapa kita perlu beralih ke kuadran belah kanan. Okey? Kenapa? Sebab bila anda pergi menjejak kaki ke kuadran belah kanan, untuk di kuadran di belah kanan, dia punya graf lain. Dia punya graf adalah graf pada peringkat awal, mungkin graf dia seperti aktif. Tapi pada peringkat yang lama, pada peringkat yang berikut-berikutnya, dia akan mula membina sebuah graf yang berbentuk pasif. Yang mana bila anda berhenti bisnes, income tetap masuk. Dan kawan-kawan, believe me that saya jumpa Amway berada dalam kuadran ni. Saya jumpa Amway berada dalam graf ini. Okey? So siapa nak tahu macam mana Amway boleh berada pada graf ini? Kalau nak tahu boleh tak type saya. Okey? Kalau nak tahu macam mana, saya nak cerita mana ni, saya nak dedahkan mana ni. Macam mana Amway boleh berada dekat kuadran ni. Dan anda sebenarnya sudah pun berada, tapi sama ada anda ambil peluang ataupun tak ambil peluang saja. Okey. Alright. So jom kita tengok macam mana. Kenapa Amway? Hari ini saya tak akan cerita detail. Okey, tapi saya nak cerita kepada anda konsep macam mana Amway boleh berada pada kuadran B, iaitu sebagai Okey, pertama, saya bagi fakta. Syarikat Amway sudah berada di dalam carta pertama. Dalam carta Direct Selling News 100 Global. Anda boleh cek berpuluh tahun dah Amway berada di carta yang pertama. Carta kedua ke 10 ni, yang ni berubah-ubah. So maksudnya apa? Amway mempunyai latar belakang dan track record yang sangat awesome. Setuju tak setuju? Setuju Okey, nombor satu di dunia dah, bukan di Malaysia, di dunia. Yang kedua, kita tengok track record jualan Amway di Malaysia. Sejak dulu lagi, Amway Malaysia punya jualan tak pernah jatuh. Sentiasa naik. Even pada tahun 2015, pada masa tu ekonomi teruk sangat. Saya pun dibuang kerja pada tahun 2016. Masa tu Amway boleh cecah 1 bilion. Dan kawan-kawan, masa musim COVID, tahun 2021, Amway punya jualan mencecah 1.5 bilion. Apa maksud ni? Maksudnya bisnes Amway padu ke padu sangat? Padu sangat. Betul tak? Ini track record. Yang ketiga, saya nak beritahu anda. Ni, ini saya suka. Amway
Anda hari ini anda boleh tahu Amway sudah berada, kedai Amway sudah ada dalam 25-26 biji kedai di Malaysia. Belum campur cerita pasal online punya sistem. Saya sebagai orang yang pernah buka bisnes, saya boleh cakap kalau saya join bisnes Amway, tiba-tiba saya dah ada 25 biji kedai, sangat-sangat best. Sebab semua kedai-kedai ni Amway yang uruskan, Amway yang bayar pekerja, Amway yang masukkan stok. Anda tak perlu fikir walaupun satu benda pun. Dan semua kedai ini adalah kedai anda. Padu ke padu sangat? Memang lain macam padu je tau. 25, bukan satu, bukan dua, bukan 5, 25. Ini belum cerita online system. Online system yang anda boleh operate sistem tu 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ini saya suka sangat-sangat. Siapa yang ada bisnes kecil-kecil, anda pun boleh rasa benda yang sama. Yang mana anda tak perlu pening-pening nak handle gaji pekerja, anda tak perlu pening nak handle stok, anda tak perlu pening nak handle kedai dan sebagainya. Betul tak? Setuju tak? Okey. Okey, kita tengok apa lagi faktor kelebih. Kita ada rangkaian produk harian yang sangat-sangat premium. Kita ada 600 jenis produk premium yang sudah ada sedia ada di pasaran, yang sudah terlalu terkenal. Betul tak? Hari ini siapa tak kena ubat gigi Glister? Siapa tak kena roll on? Siapa tak kena Artistry? Siapa tak kena Nutrilite? Hari ini anda dah berada dalam environment ni. 600 produk. Siapa nak buat benda ni? Dah lah 600 produk. Ada money back guarantee pula tu. Mana anda nak dapat bisnes macam ni? Tak dapat. Tapi saya nak tanya satu soalan. Saya dah tunjuk Amway nombor 1. Amway punya jualan terbaik. Amway ada kedai yang banyak dan bagus. Amway ada produk yang baik. Amway ada money back guarantee. Tapi di mana anda setakat ni? Saya nak tanya, setakat ni Amway dah bina dia punya track record ni. Tapi di mana anda? Di mana kita? Faham tak soalan saya? Apakah contribution kita sekarang ni? Tak ada. Betul tak ada? Anda terlibat tak untuk jadikan Amway nombor 1? Anda terlibat tak dalam proses Amway nak bina dia punya produk? Anda terlibat ke dalam proses nak bina kedai-kedai Amway? Kita semua terlibat tak? Tak terlibat. Itu semua diuruskan oleh syarikat Amway. Setuju tak? Setuju tak? Anda terlibat tak? Anda terlibat tak bayar gaji pekerja? Tak ada. Amway yang uruskan. Kawan-kawan, macam mana kita boleh kata bisnes ni bisnes passive income? Untuk pengetahuan anda, ramai business owner di luar sana nak jadi macam Amway, nak jadi company nombor 1, nak ada produk yang terbaik, nak ada kedai-kedai yang banyak, ramai. Tapi 80% business owner di luar gagal dan mengalami kerugian yang besar sebab nak bina benda ni. Tapi Amway, tapi kita semua tak perlu involve benda ni sebab Amway dah pun buat benda ni. Jadi di mana kita bermula? Cuba jawab. Di mana kita, anda semua dan saya semua, anda semua dan kita semua bermula? Di mana? Kita bermula di apabila anda bergelar Amway Business Owner. Setuju tak setuju? ABO. Amway Business Owner. Perasan tak perasan? Dia macam ni lah. Saya beritahu. Anda kenal satu benda yang paling sangat besar, sangat terkenal macam Amway ni. Dia sangat terkenal, produk dia sangat bagus. Kan? Umpama anda nak buat bisnes dia, anda nak take over bisnes dia, tapi kalau nak take over banyak kan? Anda nak jadi share partner dia. The best part is Amway sediakan port untuk anda jadi business partner dia. Anda just plug in anda punya plug saja, tekan button on, terus anda boleh buat bisnes yang Amway sedang jalankan hari ini. Nampak tak besar? Dengan hanya apa? Di luar, kalau anda nak buka McDonald, anda kena jadi franchisee. Okey? Nak jadi franchise McDonald, berapa juta anda kena invest? Anda tengok stesen minyak Petronas banyak di luar, anda nak jadi franchise stesen minyak Petronas, anda kena invest berapa juta di luar. Hari ini,
Anda nak jadi business partner Amway, anda hanya perlu berapa kos? Cuba tarik, berapa kos? 60 ya je. 60 ringgit saja kawan-kawan. Anda plug in 60 ringgit saja, anda dah bergelar Amway Business Owner. Sebab tu Amway tak panggil kita agent, Amway tak panggil kita distributor, Amway panggil kita Amway Business Owner. Inilah kekuatan konsep bisnes yang Amway pakai sebagai apa? Partnership. Partnership ini menyebabkan anda dapat segala kebaikan, segala establish, segala perkara yang ada pada Amway hari ini. Amway nombor 1. Anda sebagai ABO, anda juga nombor 1. Amway ada produk first class. Anda sebagai ABO, anda pun ada produk first class. Amway ada kedai yang establish. Hari ini anda sebagai ABO, anda pun ada kedai yang number 1. Okey. Siapa nak bagi tu kawan-kawan? Jadi kawan-kawan, kita tengok berapa besar potensial bisnes Amway ni, sehingga mana anda sebagai bisnes partner pun dia boleh bagi sampai lebih 14 income. Siapa nak bagi? Okey. Ni. Tengok, Amway cakap, you buat bisnes ni, you tak payah kena pening pasal pekerja, pasal sewa kedai, tak pening pasal stok, tapi you boleh dapat this kind of income. 60,000, 140,000, 270,000, 460,000. Ada lagi. Macam kita punya double diamond sekarang ni. 1.5 million. Tengok tu. Berapa besar potential yang Amway buka pada kita semua sebagai business owner. Apa lagi? So, anda tak perlu pening-pening dah fikir pasal pengurusan syarikat Amway. Tapi apa anda nak kena buat? Hari ini anda hanya perlu buat, jalankan kita punya kemeriahan, excitement kita untuk apa? Tengok hari ini. Berapa ramai hari ini, kalau macam dulu-dulu, anda ataupun saya dulu, saya beli barangan rumah di kedai-kedai ni. Bayangkan 1 bulan saya spend RM500. 1 tahun RM6,000. 10 tahun, RM60,000 saya spend dekat kedai-kedai ni. Untuk apa? Untuk just beli barang-barang harian je. Ubat gigi, shampoo, vitamin, skincare. Persoalan je, anda bagi RM60,000 kat mereka, berapa mereka bagi kat kita? Tapi hari ini, anda ada peluang dengan RM60, anda just plug in, masuk ke kedai Amway sebagai owner. Anda sebagai business owner, anda dah pun memiliki sebuah kedai sendiri, yang mana bila anda switch, tukar anda punya perbelanjaan harian ni kepada kedai anda sendiri, anda mula dapat cashback. Lagi-lagi bila anda mula memperkenalkan benda ni, ataupun anda mula memperkenalkan kedai anda sebab anda business owner, kedai anda kepada kawan-kawan anda mula dapat anda punya income yang kita namakan sebagai income passive dan unlimited. Nak lagi? Tak percaya? Kita tengok Kita tengok how big business Amway. Hari ini anda mungkin seorang ikut plan tadi. Anda mungkin seorang tukar barang. Tapi bila anda dah mula tukar barang, mengajak kawan anda, seorang ikut. Lepas ni kawan ajak kawan, anda ajak kawan lain dan 4 orang ikut. Kawan pada kawan anda ajak kawan pada kawan dia, kawan anda ajak kawan dia, dan anda ajak kawan awak anda lagi. Dah makin lama anda membina customer dalam kedai anda, customer kepada kedai anda, dah macam pandemik lah. 64, 100, 1000 dan sebagainya. Nampak Bayangkan kalau anda, saya kata banyaklah, kalau kata 1000 saja. Anda ajak dia orang tukar barangan harian seperti mana anda tukar hari ini, di mana? Di kedai anda, iaitu kedai Amway. Dengan 1000 orang ni saja yang tukar barang, kan? Amway bagi anda sebagai seorang business owner, sebagai dia punya partner, dia bagi 21% saja sharing partner, anda dah dapat income 30,000 lebih. Besar tak? Besar. 30,000 kawan-kawan. Dengan hanya ajak orang tukar barang harian saja. Tapi soalan je, kenapa Amway nak bagi income kepada anda? Sedangkan ini customer ni beli barang Amway. Beli dekat kedai Amway. Amway memang dah nombor 1. Tak ada anda pun, Amway memang nombor 1. Beli barangan Amway yang Amway sediakan. Ada masalah, Amway yang uruskan. Tapi kenapa Amway bagi duit 30,000 pada anda? Satu sebab saja kawan-kawan. Sebab anda adalah seorang Amway business owner. Anda adalah partner kepada
syarikat ataupun perniagaan Amway yang anda tak perlu uruskan. Nampak tak? Wow. Siapa tak nampak memang rugi. Anda kena mandi bunga. Okey? Okey? Okey. Extra. Di samping anda dapat income, anda sebenarnya boleh membina bisnes legasi dalam perniagaan Amway. Ini the best part saya rasa. Okey? Ini saya bagi contoh, testimoni. Anda pun pernah tengok cerita dia ni. Diamond Direct Campoyuk. Beliau telah masukkan dia punya plug, switch on, dia punya plug bersama dengan Amway sejak dulu sehinggalah dia capai diamond dan dia meninggal dunia. Bayangkan, dia dah meninggal dunia. Setengah orang, bila orang dah meninggal dunia, plug tu dicabut. Hari ni, anda tengok ini income pada tahun dia meninggal. Okey? Saya tunjuk. 1993 tahun dia meninggal. 1994 dia meninggal lagi. 1995 dia tetap meninggal. Tahun 2012 tetap meninggal. Tapi soalan dia, kenapa sampai tahun 2012 income dia meningkat sampai boleh cecah 1 juta? Kenapa Amway tak cabut plug dia? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa agak-agaknya? Kenapa walaupun dia dah mati daripada tahun 1993, dia tetap dapat income sehingga hari ini? Even makin besar. Kenapa? Satu sebab je. Sebab dia merupakan partner kepada Amway Business. Partner sampai sekarang. Partner ni je kawan sampai mati tau. Jangan main-main tau. Okay? Dan income tersebut dia dapat wariskan kepada dia punya pewaris-pewaris dia. Jadi kawan-kawan, dalam masa kekangan masa yang sangat-sangat singkat ini, saya tak boleh cerita detail, anda boleh tanya orang yang bawa anda pada hari ini. Sebenarnya apa yang ada pada depan anda ni adalah satu benda yang sangat-sangat besar. Sama ada anda nak work hard ataupun anda nak work smart. Sama ada anda nak pilih kuadran di kiri ataupun anda nak pilih kuadran di kanan. Sama ada anda nak pilih active income ataupun anda nak pilih passive income. Okay? Okay, then you choose. Kalau Warren Buffett cakap, if you don't find a way to make money while you sleep, then you will work until you die. Maksudnya apa? Kalau anda masih lagi hari ini tak jumpa cara nak dapat duit ketika anda tidur, maksudnya sampai matilah anda tu memang kerja. Okay? So, kawan-kawan, sebab tu perlu faham di mana bisnes Amway ni berada dan di mana anda letakkan diri anda pada bisnes Amway ni. InsyaAllah kalau betul caranya, anda akan dapat segala benda yang Amway nak bagi tu pada diri anda. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to MC.